السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم وأنعم وهدانا بالقرآن التي هي أقوم. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه ومن صار نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أصلح لي ولكم بالهداية والتوفيق إلى صراط المستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Allahumma amin. Amma ba'. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam kita, Fadhil Ustaz Munir, Tuan Nazir dan juga seluruh ahli tuan kuasa Masjid MBA, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, sahabiah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kerahmatan, kenikmatan dan juga kesempatan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama. Malam ini dapatlah kiranya kita menyambung kembali pengajian dan juga perbincangan kuliah maghrib kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menerusi perbincangan kanun jinayah syariah yang mana alhamdulillah sisa-sisa ataupun baki umur yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menghela nafas bagi tahun 2017 ini dah masuk hari yang ketiga. Hari dah kita berada dalam tahun 2017 semacam tak terasa je. Nak, tahu-tahu dah 3 hari. Inilah dia tuan-tuan, masa dan kealpaan kita. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh perhati terhadap makhluknya yang bernama masa itu. Inilah dia. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang mengisi ruang-ruang yang ada di dalam kehidupannya itu dengan perkara-perkara yang berfaedah dengan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita buat saban malam ini tuan-tuan, bukan saja ia menjadi orang kata apa, menjadi satu perkara ataupun satu program yang sekadar mengisi masa lapang semata-mata, tetapi kita nak menambah dan juga mencambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi syariat, fiqh ataupun kita kata panduan dan juga pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam kanun jinayah syariah, yang mana kita telah masuk dalam perbincangan hukum yang pertama, iaitulah hukum hudud. Hukum hudud bab yang pertama iaitulah bab yang berkaitan dengan perbuatan zina. Walaupun kita bukan tergolong di kalangan penjenayah ini, tetapi mesti kita tahu dan faham bagaimana Islam memperuntukkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dengan masalah yang berkaitan dengan zina ini tuan-tuan, dengan cara
yang paling harmoni dengan cara menjatuhkan hukuman yang berat tetapi meraihkan dalam pelbagai suasana yang dihadapi oleh umat manusia. Kita tak nanti bila mana kita sebut hukum zina ni semua orang tahu dah. Nah, sebat 100 rotan, rejam sampai mati, kan? Dua hukuman bagi dua kategori kesalahan zina yang sememangnya sudah pun kita ketahui tuan-tuan sekalian. Nah, sebat 100 rotan dan juga rejam sampai mati. Ini dua hukuman ni tuan-tuan. Nah, maknanya dikenakan bagi mereka yang sabit kesalahannya dalam hukum zina. Nah, tetapi dalam perbincangan yang kita lalui, kan? Kita baca kitab, perbincangan para ulama, para fuqaha dan sebagainya, maka mereka telah menetapkan untuk mensabitkan kesalahan ini, maka pelbagai-bagai benda yang mesti kita lihat dan kita tengok dalam prosiding ataupun dalam penghakiman, dalam keputusan yang dibuat dan sebagainya, mestilah mempunyai orang kata apa, meraihkan segala perkara yang dikehendaki oleh hukum syarak. Dia tidak akan jadi asal kita tangkap je orang mengaku berzina, kita pun sebab terus kat situ juga, tak? Ataupun kita kejam terus kat situ juga sampai mati, tak? Tanpa melalui proses yang dinamakan perbicaraan, tanpa melalui proses yang dinamakan pengadilan ataupun apa namanya, proses cek, tengok dan sebagainya, barulah dapat dibuktikan ataupun disabitkan kesalahan orang-orang yang tertuduh. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan tengok kepada saksi, saksi-saksi yang layak untuk menjadi saksi kepada kes-kes perzinaan ataupun kesalahan zina yang boleh diterima penyaksiannya. Sebab ada saksi yang tak boleh terima tuan-tuan, kan? Ada saksi palsu, ada saksi yang tak cukup syarat, ada saksi yang kita kata apa, diragui kesaksiannya dan sebagainya. Maka malam ni insya-Allah kita akan tengok apa dia ciri-ciri saksi, orang yang nak jadi saksi dalam kes perzinaan ini. Dia bukan apa namanya, kita kata saksi yang tangkap muak semata-mata. Nah, asal kita jumpa tepi jalan, kita tegur, kau boleh jadi saksi aku tak hari ni, kan? Boleh, jom kita pergi mahkamah. Tak tahu orang dia macam mana, dia punya akhlak macam mana, dia punya orang kata apa, iltizam terhadap agama macam mana, tak? Maka syarat-syaratnya seperti yang dinyatakan oleh musannif rahimahullah dalam kitab Qanun Jinayah Syariah yang sedang kita mengaji ni tuan-tuan. Syarat-syarat yang pertama sekali ialah saksi itu mestilah 4 orang yang semuanya terdiri daripada laki-laki. Tidak diterima penyaksian bagi kesalahan zina ini orang perempuan. Pasal apa orang perempuan tak boleh jadi saksi dalam kes perzinaan ini? Macam-macam lah, tak? Macam-macam apa namanya kita kata macam-macam perkara ataupun macam-macam sebab kenapa orang perempuan tak boleh jadi saksi. Pertama sekali, mungkin tak, berkemungkinan orang perempuan ni dia tak boleh tengok sampai ke habis. Tak. Maknanya tak boleh. Dia saksi zina ni dia nak kena tengok tuan-tuan. Bukan terpaksa tengok, bukan dia nak ambil teropong, kan? Ataupun kita kata dia dah sedia dengan alat-alat semua cukup lengkap, kan? Dengan CCTV, dengan rakaman semua sekali, bukan macam tu. Tetapi mestilah melihat keadaan seumpama itu, barulah boleh dia menjadi saksi di mahkamah. Setakat dia lalu dengar suara, tak boleh jadi lagi. Dia tengok orang duduk dalam selimut, tak boleh jadi lagi. Kan? Dia tengok macam-macam benda lagi, kan? Yang berkaitan dengan qarinah, yang menunjukkan kepada keadaan itu, tak boleh jadi lagi. Tetapi dia mesti tengok, walaupun seketika, dan dia yakin bahawa pandangan dia itu betul, maka barulah boleh jadi saksi. Dan orang yang sanggup tengok benda ni semua tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan sekalian ialah laki-laki. Perempuan dia tengok malu dia, kan?
Apa jadi ni, kan? Terus lari dia, tak? Terus dia tak ingat ataupun terus macam-macam, kan? Inilah apa namanya andaian fuqaha, bila mana tidak diterima kesaksian dalam kes ini bagi orang laki-laki, dan ia merupakan kes yang berat, tuan-tuan. 4 orang, hanya kesalahan zina ni saja yang memerlukan kepada 4 orang saksi laki-laki yang sahih. Syarat dia banyak lagi kat bawah ni. Tidak diterima penyaksian orang perempuan. Kalau tak ada 3 laki-laki 1 perempuan, tak terima. Apatah lagi 2 laki-laki 2 perempuan, lagi tak terima. 1 laki-laki 3 perempuan, lagi tak terima. Maknanya mesti cukup syarat 4 orang saksi laki-laki. Itu Kemudian saksi laki-laki tersebut mestilah baligh, kan? Mestilah orang yang dewasa, orang yang cukup umur, kan? Budak-budak, kanak-kanak, mumayyiz atau sebaliknya yang tidak mencapai umur baligh, yang tak tak cukup syarat ataupun tak dapat memenuhi ciri-ciri orang yang baligh, maka juga tidak dapat diterima oleh mereka. Jadi saksi. Dah cukup dah 4 orang. Tapi 3 orang laki-laki dewasa, 1 orang kanak-kanak, kan? Boleh tak? Semua laki-laki, kan? Semua laki-laki, tuan-tuan. Tapi ada 3 orang laki-laki dewasa, 1 orang kanak-kanak. Boleh jadi tak? Tak boleh jadi. Sebab benda ni sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh berkenaan dengan penyaksian dan menjadi saksi kepada kes yang berat ini, mestilah betul-betul. Mesti betul-betul dan mesti cukup syarat-syarat ataupun memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dinyatakan. Baik. Kemudian macam biasalah, bila dah balik mestilah aqil, mestilah berakal. Dan tidak diterima kesaksian daripada orang yang tidak berakal. AKA orang gila lah. Orang tak siuman, orang sakit, orang tak berakal, maka tidak diterima kesaksiannya. Walaupun dia reti dan dia faham, kata benda tu perbuatan zina tu dia faham. Dia boleh cerita. Kan? Bila kita tengok orang tak cukup ni, kan? Bila dia nampak satu-satu benda, kadang-kadang ada orang yang boleh cerita, tuan-tuan. Dia boleh ceritalah. Sekian-sekian benda jadi, kan? Aku tengok macam ni, macam tu. Walaupun dia boleh terima, tetapi dia ni sakit, tak cukup, kan? Tetap tidak boleh diterima penyaksiannya, kan? Kemudian yang seterusnya, syarat saksi ialah orang yang adil. Orang yang adil, tuan-tuan. Macam mana syarat ataupun bagaimana kita nak hukum berkenaan dengan orang yang adil ni? Iaitulah orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil, kan? Dosa besar banyaklah, kan? Minum arak, kan? Apa lagi, kan? Derhaka pada mak bapak, berjudi, kan? Ataupun makan riba, apa lagi, macam-macam lah. Dosa besar, orang yang tak buat dosa besar dan tidak melakukan berterusan dosa-dosa kecil. Baik, dosa kecil apa dia? Dosa kecil, saya pun tak ingatlah dosa kecil apa dia. Dosa kecil apa dia, Ustaz? Dosa kecil, Ustaz? Kita ingat dosa besar lah, dosa kecil tak ingat lah, kan? Kan? Mungkin apa dia dosa kecil? Maki hambung, ngumpat orang apa semua tu dosa besar, tuan-tuan. Bukan dosa kecil, jangan nak main. Walaupun kita nampak macam ringan je mulut kita nak ngumpat orang, kan? Contoh tak, macam sedap je, kan? Ngumpat ke orang sedap tak? Tapi itu dosa besar, bukan dosa kecil, ya. Walaupun kita rasa macam orang tu tak ada efek pun kita umpat dia, tak? Tetapi itu termasuk dalam al-kabairul ism, dosa besar, kan? Apa dia dosa kecil? Tak apalah. Maknanya orang yang adil macam tu, kan? Orang yang berterus-terusan buat dosa besar, yang kita namakan dia sebagai orang fasik, maka orang fasik macam ni tak boleh dijadikan saksi
bagi kes-kes yang besar semacam itu. Nah, khusus dalam kes zina yang sedang kita bincang ni, orang fasik tak boleh jadi. Nak kaki botol, kaki apa kan, kaki judi, kaki tu kaki ni kan. Tiba-tiba dia nak jadi satu saksi. Dia nak jadi saksi terhadap satu kes yang besar, dan bagaimana mungkin bila mana dia berbohong dengan perbuatan-perbuatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak jamin dia tak berbohong dengan penyaksian yang dia sedang buat itu. Maka sudah pasti tak kena gaya. Baik. Kemudian saksi-saksi itu mestilah terdiri daripada orang-orang Islam, sama ada menjadi saksi ke atas orang Islam ataupun menjadi saksi ke atas orang bukan Islam. Maknanya Islam, kan? Dia mestilah seorang yang Muslim, walaupun kita kata dah laki-laki dah balik, dah berakal, dah balik, dah berakal, tetapi dia bukan Islam. Dia bukan Islam bermakna dia melakukan dosa besar, iaitu syirik. Dah satu syarat tak pakai dah, kan? Satu syarat sudah tidak diterima sebab dia telah melakukan dosa besar, kan? Oleh kerana dia bukan Islam, dia melakukan kesalahan dosa besar, iaitu syirik yang pertama, dan yang keduanya dia tidak Islam lah. Dia tidak Islam. Dan saksi-saksi itu kesemuanya mestilah benar-benar melihat dengan matanya sendiri segala perkara yang terjadi terhadap pasangan yang melakukan zina tersebut. Macam yang disebut oleh fiqh, kan? Seseorang itu dikatakan berzina bila sudah masuk kemaluan, hasyafah, sekadar kita kata masuk betul-betul. Itulah yang kita katakan berzina. Kalau misal kata belum lagi sampai ke tahap itu, tuan-tuan, maka tidak boleh lagi dihukum dengan kesalahan zina. Sebab kita yakin, kita faham, kita tahu bahawa kesalahan ataupun hukuman yang diperuntukkan dalam kesalahan zina ni berat. Tak boleh sewenang-wenangnya kita main pukul rata je. Kira jadilah. Nampak dia dah duduk dalam selimut ni, kira jadilah. Kira dia buat benda tu lah. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab hukuman yang bakal dikenakan kepada mereka yang didapati bersalah terhadap kesalahan jinayah ini adalah berat. Rejam sampai mati tak berat ke, tuan? Bukan sembelih, bukan pancung, rejam dengan batu kecil tu. Bila? Lama, nak tunggu mati tu lama. Seksa kita baling kelepang tak mati lagi. 2-3 dah tak mati lagi. Orang lain pula mari kejam. Baling pula. Agak-agak berapa lama nak kena tunggu tu, kan? Berapa puluh orang nak kejam tu, kan? Dah tentu ramai, kan? Mungkin kita ada di Masjid MBA malam ni, nak kejam satu orang manusia yang melakukan kesalahan zina, rasanya belum mati lagi. Sebab kita nak ambil batu bukan besar, bukan batu pemeluk tiang tu, kelepak atas kepala dia tu, bukan gitu. Rejam ni baling itulah. Macam macam tuan-tuan ramyul jimar, kan? Melontar di jamrah, kan? Di jamrah tu macam mana? Lontar sekuat hati dah sampai kelepeh depan tu je, kan? Tak sampai pun masuk dalam lubang jamrah tu, kan? Kadang-kadang lah. Yang kita tengok macam-macam orang melontar dengan selipar, dengan segala benda semua, dengan payung, dengan apa benda semua ada dalam tu, kan? Padahal duduk kat depan tu, dia jatuh kat lubang depan tu je. Nak cerita kata dia punya hukuman ni berat. Sebab itulah saksi-saksi yang akan menjadi yang akan menjadi saksi untuk mensabitkan kesalahan ini, duga saksi yang bukan boleh dibuat main-main, berat. Dan mereka ini mestilah melihat dengan cara tidak kita kata tidak bertujuan untuk tajasus. Tajasus ni maknanya mengintai lah, kan? Tidak bertujuan untuk kita intai. Dah plan siap-siap dah, kan? Dia ni dah masuk rumah, kita panggil kawan-kawan pakat mari tengok gitu. Itu orang panggil tajasus, mengintai, kan? Tak boleh mengintai macam tu. Tetapi bila kita dah pastikan
bahawa memang ada perbuatan yang tak elok berlaku, maka sebab itulah kita tengok kan untuk nak memastikan apa benda. Baik. Kemudian yang seterusnya, syarat saksi kepada kes zina ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ialah mestilah keterangan yang dibuat oleh saksi-saksi ini, yang pertamanya mestilah jelas. Keterangan dia mesti jelas. Kan? Kami sekian-sekian pada 3 hari bulan 1 2017 jam 5.30 petang di sebuah rumah bernombor sekian-sekian. Kan? Kita bagi tahu jelas lah. Dia punya apa? Dia punya kes kan. Kronologi dia kan. Kita kata dia punya apa? Dia punya cerita tu, qarinah tu mesti jelas. Sekian-sekian kami nampak sekian-sekian orang, si fulanah bin fulan, binti fulan dengan fulan bin fulan, sekian-sekian orang telah masuk ke rumah ini dan buat perkara itu, dan kami nampak sekian-sekian benda. Maknanya cerita tu mesti jelas. Dan saksi yang pertama hinggalah saksi yang keempat, dia tidak bercanggah keterangan di antara satu sama lain. Tak boleh. Saksi pertama kata, kami nampak sekian-sekian dengan jelas perkara ini berlaku. Mari saksi keempat kata, saya tak berapa nampak sebab masa tu kaca mata saya ketinggalan. Ataupun spek mata saya tak ada. Saya tak nampak apa langsung. Ataupun saya terlindung dengan saksi yang nombor 3 kata. Tak boleh, saya tak nampak. Habis cerita, buang kes tuan-tuan. Tak boleh. Maknanya menerangkan secara hakiki lah perkara itu berlaku kan. Perzinaan itu berlaku diterangkan secara hakiki. Maknanya sebagaimana berlaku, bukan sekadar hiasan. Maknanya dia kena bagi tahulah benda tu kesalahan itu dia kena bagi tahu, bukan kiasan. Kiasan ni orang Melayu kita kata apa tuan-tuan? Kan? Kiasan lah. Kiasan. Contoh kiasan, apa dia? Kiasan yang orang guna. Lembing awang pulang ke dayang. Kita kata kiasan. Tak kena gitu. Dia kena bagi tahu sebiji-sebiji kan. Apa dia benda dia kan. Barulah kita kata keterangan itu jelas. Tak ada bunyi kiasan-kiasan lah. Ini kita nak sabit satu kes jenayah yang besar di sisi agama. Pasal apa? Pasal perbuatan ini adalah perbuatan yang merosakkan keturunan, merosakkan nasab dan merosakkan kehormatan. Sedangkan hukum Islam ni, maqasid syariah sebagaimana yang kita sedia maklum dan faham, dia turun untuk menjaga segala-gala perkara yang disebutkan, menjaga kehormatan. Dalam topik ataupun dalam tajuk jaga kehormatan ni tuan-tuan, termasuk menjaga nasab keturunan dan sebagainya. Tak boleh kan. Sebab itulah bila mana berlaku perceraian di antara suami isteri tak, maknanya nak bernikah lain ni kan, pihak isteri mestilah beredah kan, dalam masa yang telah ditentukan oleh hukum syarak, selama 3 kali suci kan, demi untuk memastikan tidak ada percampuran nasab berlaku di antara hak lama dengan hak baru. Ini ini orang kahwin ni tuan-tuan. Orang yang berkahwin, bercerai, takut percampuran nasab berlaku, maka dia diadakan satu tempoh yang nama dia edah sebagai tempoh bertenang untuk memastikan tidak ada percampuran nasab berlaku di kalangan suami yang dulu dengan suami yang akan datang. Punya Islam nak jaga, punya Islam nak jaga keturunan, nak jaga nasab ni, tiba-tiba orang boleh buat sewenang-wenang kan. Orang boleh boleh hilangkan nasab itu sewenang-wenangnya, maka sudah tentulah hukuman yang berat menanti mereka ini. Baik. Kemudian yang seterusnya, saksi-saksi itu mestilah melihat sendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam dalam bab dan perbincangan yang terdahulu kan, dalam tempat dan masa yang sama. Tak boleh satu orang dia kata didakwa, dia tengok tempat ni, pukul ni,
Kemudian mari satu saksi lagi, dia kata bukan tak, bukan di bilik tidur, di ruang tamu, contoh kita kata tak, hak ni hak satu lagi kata bukan di ruang tamu, di tempat lain. Maknanya tidak bercanggah, kita kata bercanggah keterangan di antara satu sama lain yang menyebabkan keterangan tersebut ditolak oleh majlis ataupun oleh hakim. Tak. Ini antara syarat-syarat 1 2 3 4 5 6 7 syarat tuan-tuan. Nak jadi saksi kepada kesalahan yang kita katakan dia sebagai kesalahan zina ni, ada 7 syarat saksi. Tak. Tengok kepada 7 syarat ni kan. Boleh jadi tak kita ada. Kalau tak ada, maknanya tak boleh jadi saksi bagi kes yang seumpama itu. Kan? Baik. Itu kes apa? Kes saksi tuan-tuan. Baik. Kemudian kita tengok pula satu orang manusia yang menuduh kan satu orang lain melakukan perbuatan yang serupa, perbuatan zina ini tuan-tuan. Tak? Tetapi dia tidak mengemukakan saksi. Dia tak boleh bawa mari 4 orang saksi. Tak? Dakwaan itu adalah dianggap sebagai qazib. Kan? Sebagai dakwaan yang bohong, dakwaan yang dusta, dakwaan yang berniat jahat dan sebagainya. Dalam mahkamah sivil pun ada juga kan. Maknanya bertujuan ataupun berniat jahat kan. Dakwaan yang berniat jahat. Okey. Dalam apa? Dalam saman yang dikemukakan, dia ada salah ganti rugi ganti rugi teladan kan, ganti rugi am, ganti rugi teladan, ganti rugi saman malu dan sebagainya. Semua itu bertujuan untuk membersihkan nama dan lain-lain. Dalam Islam, dalam undang-undang keterangan ataupun dalam fiqh jenayah tuan-tuan sekalian, orang yang tak boleh bawa datang 4 orang saksi yang adil dengan ciri-ciri yang telah kita nyatakan ini, maka dia itu qazib kan? Ataupun dipanggil satu kesalahan yang lain, iaitulah qazah. Kesalahannya kesalahan qazah kan? Qazah ni apa dia? Orang yang dakwa tuduh orang ni sekian-sekian buat satu perbuatan zina, tetapi dia tuduh saja je. Tak? Dia tak bawa mari saksi, dia tak bawa mari bukti-bukti dan keterangan yang diperlukan, maka orang ini tuan-tuan, dia tak boleh jadi saksi selama-lamanya. Dia tak boleh jadi saksi selama-lamanya. Tak? Jangan kata saksi apa? Saksi kes hudud, saksi nikah pun tak boleh jadi. Kan? Saksi nikah apa dah sangat kan? Tengok akad nikah tak? Sah, kata sah tak sah gitu je kan? Tak boleh jadi kan saksi nikah ni kan? Ini auta temerang punya kaki, tak boleh langsung jadi saksi. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 4 kan? Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 4, Allah kata apa? Wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan. Fajliduhum 80 jaldah al-ayah. Dan orang-orang yang telah melemparkan tuduhan, melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebablah mereka 80 kali sebab. Surah An-Nur ayat 4 dinyatakan secara jelas, mereka yang dakwa tapi tak boleh bawa mari saksi ni, habuan dia berapa? Kurang sikit daripada hak zina. Kan? Kurang sikit. Kalau hak zina dihukum dengan 100 kali sebab, orang hak tuduh tanpa saksi ni tak, dituduh tak ketahuan orang kata kan. Tak tahu hala, tak tahu main tuduh orang tak. Maknanya kena sebab dia 80 rotan. Sebab yang satunya kesalahan ini berat untuk kita nak tuduh kepada mana-mana individu. Berat tuan-tuan kan? Pukul berapa insya-Allah lambat kan? 10 minit kan?
InsyaAllah kita berhenti ya. Malam ni mungkin ada apa? Ada hal lah. Baik. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kesalahan ini berat. Hukuman dia berat. Tak boleh kita tuduh sewenang-wenang orang. Kalau misal kata kesalahan yang kecil-kecil, barangkali hukuman dia kecil-kecil, mungkin kita boleh tuduh je kan. Agak-agaknya kau tak yang ambil kan. Bukan. Maknanya mungkin boleh. Tetapi ini kesalahan yang melibatkan hukuman yang berat. 100 rotan tuan-tuan. 100 rotan. Kalau kita imagine ya, rotan civil yang kita ada pada hari ini, sekali rotan berbirat tuan-tuan belakang. Sekali rotan je berbirat. 6 kali sebab tu kan 3 bulan menegak. Main dia 6 kali baru banding 100 rotan macam mana. Walaupun sebatan syariah tidaklah sekuat sebatan sivil kan. Rotan yang dibuat untuk apa? Untuk sebab tu rasanya berapa kali guna dia. Jabatan penjara berapa kali dia guna. Rotan grade A tu tuan-tuan yang mungkin diimport harga dia ribu barangkali. Dia sebab orang tu berapa kali dia guna. Mungkin sekali 2 kali dia guna. Lepas tu ganti rotan lain pula. Nak kata apa? Nak kata nak sebab orang ni, satu benda yang memang memang kita kata ngeri lah. Kita kena sebab di sekolah dulu berapa kali, sampai sekarang kita berasa berbirak dia tu. Barangkali kan. Tapi nak dapatkan hukuman tu, sudah tentulah ia memerlukan satu kita kata timbang tara ataupun satu benda yang sangat-sangat memerlukan kepada saksi dan keterangan yang tepat dan betul. Maknanya bila kita sabit kesalahan kepada si fulan bin fulan yang dituduh melakukan perbuatan ini tuan-tuan, maka bila kita sabit saja kesalahan, orang ni betul dah buat benda ni kan. Dia sampai tak boleh nak apa? Tak boleh nak guna lah. Yalah betul lah apa yang dikatakan tu, saya mengaku saya buat maknanya sampai dia sendiri mengeluarkan ikrar, pengakuan terhadap kesalahan yang dia buat tu kan. Tak boleh nak kata apa dah. Betul, saya sekian-sekian berada di rumah itu, saya buat perkara itu kan, di kawasan itu. Orang boleh tahu cerita satu-satu cerita dia. Baju yang kamu pakai baju apa kan, segala-galanya orang boleh cerita. Maka dia tidak ada ruang lagi untuk menafikan dan lain-lain. Sebab itulah Allah sebut dalam surah An-Nur ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 80 rotan habuan. Sebab Nabi sebut Nabi sebut orang yang menuduh seorang perempuan yang muhsanat ni kan, yang orang kata apa, yang multazim, yang orang kata apa, iltizam dengan agama. Orang ni tuduh labuh, pakai elok kan, akhlak baik dan sebagainya. Tiba-tiba kita tuduh perempuan yang macam tu sebagai orang yang berzina. Walaupun pada zaman sekarang ni tak mustahil, kita kata tak mustahil. Tetapi kalau kita kenal dan kita faham dengan ciri-ciri luaran yang ada pada muslimat berkenaan, tiba-tiba kita pergi tuduh saja. Ikut dan kita tak tentu hala kita ni, kita pergi tuduh, maka ini termasuk dalam sab'ul mubiqat. 7 dosa besar, 7 kecelakaan yang baginda Nabi SAW suruh kita jauhi daripada kita buat. Maknanya bila Nabi sebut, Nabi mention 7 perkara ni, maka 7 benda ni tuan-tuan antara dosa besar yang paling kerap dibuat oleh manusia. Dalam hadis kan, dalam hadis Abu Hurairah yang nak cerita berkenaan dengan 7 perkara dosa besar tu. Apa dia? Buat syirik kan, syirik, sihir, bunuh orang, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan perang, dan juga menuduh perempuan yang baik dengan tuduhan yang tidak baik, khususnya pertuduhan zina ni. Termasuk dalam larangan yang Nabi SAW larang kita buat. Kita sayang Nabi kan tuan-tuan, kita ingat kita sayang Nabi, kita kasih kepada Nabi, maka kita kena ambil segala pesanan, segala perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda.
Anak. Baik. Seseorang laki-laki ataupun perempuan yang mengaku bahawa ia telah berzina tidak boleh disabitkan kesalahan dengan hanya pengakuan itu sahaja, kecuali cukup syarat. Tuan-tuan, nak hukum ni kan, nak hukum ni, kemudian bila kita kata terdapat pengakuan direkodkan, maknanya ada orang mari mengaku depan kita sekian-sekian, kata dia ni telah melakukan kesalahan perbuatan zina sebagaimana yang dinyatakan. Kita pun tak apa lah, kamu dah mengaku dah kan, kamu dah mengaku, senanglah kerja kami. Tak boleh kita terus hadapkan ke mahkamah, kita teruskan jalan kita terus jalankan hukuman. Bukan macam tu, tuan-tuan. Pengakuan pun kena tengok juga keadaan orang yang mengaku tu. Dia mengaku tu macam mana. Yang tadi kita bincang, yang kita baru sebut tadi berkenaan dengan keadaan saksi yang akan menjadi saksi kepada kes jenayah zina ini. Kemudian bila mana ada pengakuan direkodkan, ada orang mari pada kita dan mengaku depan kita, kata dia telah buat perkara-perkara itu, tak cukup syarat, tak terima juga, tuan-tuan. Bermakna Islam ataupun hukum hudud ini, dia bukan bertujuan untuk menghukum manusia, tetapi mencegah daripada perbuatan itu menjadi berleluasa. Baik, di antara syarat-syarat pengakuan yang boleh diterima, apa dia? Yang pertama, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 5 ni agak-agak lepas lah. Sampai kita berhenti untuk tawakkuf lah, untuk azan. Baik. Pertama sekali, pengakuan mesti dibuat dan dikemukakan di mahkamah di hadapan hakim ataupun wakil hakim. Maknanya pengakuan tersebut tidak boleh direkodkan di mana-mana tempat. Apatah lagi di tepi-tepi jalan, di kedai-kedai kopi. Kita mengaku, aku mengaku sekian-sekian. Aku dah buat kesalahan zina ni sekian-sekian. Mengaku pada siapa? Mengaku pada kawan di kedai kopi waktu tengah minum-minum. Tak boleh. Tak sabit lagi. Pengakuan ataupun ikrar yang dinyatakan itu belum sabit lagi, tuan-tuan. Maknanya yang pertama mesti kena buat apa? Kena pergi ke mahkamah, duduk di hadapan hakim, ataupun wakil hakim, mengaku sekian-sekian. Hakim yang mana? Hakim yang mempunyai autoriti untuk mendengar kes ini, kan? Hakim syar'i lah. Bukan pergi kepada kepada tuan magistrat ataupun sebagainya, kan? Maknanya hakim syar'i contohnya. Itu satu. Yang kedua, mestilah mari daripada orang yang mempunyai fikiran yang waras dan siuman, kan? Orang yang waras. Sebab itulah sebarang pengakuan yang direkodkan bila melibatkan kepentingan orang lain, tuan-tuan, maka mestilah kita buat pengakuan itu dalam keadaan yang suci hati. Suci hati. Maknanya dalam keadaan kita yang tenang, bukan marah, bukan merajuk, bukan kecewa, bukan apa, kan? Kita nak rekodkan keterangan, ataupun kita nak jadi saksi, ataupun kita nak jadi orang kata apa, kita nak mengaku. Kita bagi hibah ke, pengakuan pesaka ke, ataupun wasiat atau sebagainya, bukan kerana kita tengah marah. Kita tengah marah, kita tulis wasiat, kan? Tengah marah kepada anak kita yang seorang lagi, contohnya. Kita tulis wasiat waktu tengah marah tu, engkau jangan harap dapat hartaku 1 sen pun, kan? Kita, waktu aku mati ni jangan harap, kan? Dapat hartaku walaupun 1 sen. Sign, cok, stamping, kan? Tengah marah. Tengah marah, waktu tu kita pun dokumenkan benda tu. Boleh jadi tak, tuan-tuan? Tak boleh, kan? Sebab itulah pengakuan yang disabitkan berhubung dengan perkara ini mestilah juga waktu tengah relax-relax, tenang-tenang, kan? Waras. Yang pentingnya waras. Bukan waras bukan waras kabaret, tuan-tuan. Waras yang betul. Waras yang betul, kan? Bukan kabaret waras tu, waras yang betul ni maknanya tidak gila dan tidak sakit lah. Baik, yang ketiganya, mestilah pengakuan itu dibuat
oleh orang yang telah dewasa mengikut perhitungan syarak. Maknanya orang yang akil balik, orang yang boleh disabitkan hukuman tersebut. Sebab sebagaimana yang kita dah bincang dulu ni kan, orang kanak-kanak maka dia tidak boleh disabitkan kesalahan hudud. Kanak-kanak ni dia boleh sabit kesalahan ta'zir saja kan. Bukan tak sabit langsung. Kanak-kanak 10 tahun mencuri, pancing duit masjid contohlah kita kata. Ada baik sekejap ya. Apa namanya? Maknanya tak sabit kan. Dewasa dan mestilah pengakuan tersebut dibuat secara lisan, iaitu dengan mulut dan lafaz, kecuali bagi orang yang tak boleh bercakap. Orang bisu, orang pekak, maka boleh dibenarkan untuk membuat pengakuan secara bertulis. Orang bisu pekak nak cakap macam mana? Takkan nak paksa suruh dia cakap kan? Tulislah kan. Tulis, suruh dia WhatsApp pengakuan. Boleh kan? Boleh diterima. Dan pengakuan tersebut mesti cukup dengan terang dan jelas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mereka ini. Dia boleh cerita satu-satu perbuatan yang telah dibuat dan yang telah mereka akui ya. Kan? Tanpa menimbulkan sebarang keraguan dan juga kesamaran. Kita tahu kat situ dah Hazal? Dah berhenti? 5 minit lagi ya. Ke dah masuk waktu dah. Baik maknanya ini dia 5 syarat bagi orang yang nak mengaku tuan-tuan. Orang nak mengaku ni dia tak boleh nak mengaku saja-saja je kan. Saja-saja saya nak mengaku, saya hobi nak mengaku lagu ni. Boleh tak? Tak boleh jadi macam tu. Maknanya seseorang yang mengaku bahawa ia telah berzina, maka hendaklah dia buat pengakuan tersebut di mahkamah di hadapan hakim, dan tidak sah pengakuannya itu dibuat di hadapan orang lain selain daripada hakim ataupun wakil. Macam kita sebut tadi lah kan. Yang mana mereka ni yang mengaku ni mesti kena buat di hadapan hakim. Mengaku di kedai kopi ke di mana-mana saja. Ini berdasarkan kepada apa tuan-tuan? Berdasarkan dirujuk ataupun kita merujuk kepada kes yang berlaku di hadapan ataupun di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik Al-Aslami Ma'iz bin Malik Al-Aslami radhiyallahu an, seorang sahabat mengaku telah berbuat zina di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh sahabatnya merejam kan. Merejam. Okey. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abi Sa'id Al-Khudri ini, dia kata apa? Pengakuan Ma'iz itu setelah berulang kali. Tiap-tiap kali dia mari jumpa Nabi, bukan sekali, bukan 2 kali tuan-tuan. Malahan 4-5 kali mari. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka bersihkanlah aku, maka hukumlah aku, maka berilah pengadilan yang sesuai kepada aku. Bukan sekali mari tuan-tuan, bukan sekali mengaku. Dan itu juga para muhaddisin mengambil hadis ini sebagai satu bukti ataupun sebagai satu kefahaman dalam fiqhul hadis. Maknanya orang yang berzina ni dia lebih baik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia mengaku kesalahan dia. Kan? Sekarang ni kita maknanya bertaubat kepada Allah. Pasal apa? Pasal dalam kes yang dinyatakan ini dalam hadis Nabi ni, sahabat Nabi mari nak mengaku ni, Nabi berpaling. Dalam erti kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan agar Ma'iz bin Malik Al-Aslami balik ke rumah dia dan bertaubat kepada Allah tanpa membuat pengakuan kata dia telah melakukan kesalahan tersebut. Nak cerita kata apa? Nak cerita kata hukuman boleh kita kata hukuman tersebut bukan bertujuan untuk
untuk kita kata nak hukum sewenang-wenangnya, lebih baik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila mana kita bertaubat kepada Allah, apa yang kita harapkan daripada Allah? Maknanya kita mengharapkan Allah memberi keampunan terhadap salah dosa kita yang telah kita buat. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan agar Allah mengampuni segala salah dosa kita, daripada sebesar-besar kesalahan hinggalah ke sekecil-kecil kesalahan. Bila mana kita bertaubat kepada Allah, maka insya-Allah Allah akan memberikan keampunannya kepada kita. Nabi sebut dalam satu hadis sebagai penutup perbincangan kita malam ni, Nabi kata kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, atau kama qala. Semua anak Adam itu berdosa, bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya rasa sekadar itulah kuliah maghrib yang dapat kita sampaikan, perbincangan berkenaan dengan kanun jenayah syariah. InsyaAllah pada masa dan ketika yang sesuai, yang diizinkan oleh Allah, kita akan sambung lagi perbincangan ini. Banyak lagi perkara-perkara yang akan kita perincikan. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita buat pada malam ini mendapat keberkatan, mendapat mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tergolong di kalangan majlis yang diberi ganjaran yang sewajarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.